Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Untuk kajian falsafah dan isu semasa pada semester ini, kumpulan kami telah memilih tajuk kajian iaitu Impak Positivisme ke atas Manusia dan Ketamadunan. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Nurul Aini binti Ngateni, Nurul Diana Fadila binti Jamaluddin, Nurul Najwa Najiha binti Zahrul Nizam, Nurul Fatihah binti Mat Fadil, Muyassarah Ilyana binti Mustafa, Nurul Shazlin binti Muhammad Zamri dan Nadratul Nazira binti Nur Arifin. Pengenalan positivisme membincangkan tentang teori falsafah yang menyatakan pengetahuan hanya boleh diperolehi daripada teori pengesahan positif melalui kaedah saintifik. Positivisme adalah metod untuk menyingkapi ilmu sains sosial dan merupakan buah hasil zaman pencerahan Eropah. Positivisme juga berkaitan dengan naturalisme, reduksionisme dan verifikasi. Positivisme mempunyai kategori berbeza iaitu positivisme perundangan, positivisme logik dan positivisme sosiologi. Belakang kajian ini dimulakan dengan sejarah positivisme. Falsafah positivisme lahir pada abad ke-19. Istilah positivisme pertama kali digunakan oleh Henry Saint-Simon dari Perancis sebagai metod dan perkembangan dalam aras pemikiran falsafah. Positivisme lahir dalam sebuah perubahan besar yang tidak dapat dikawal, terutamanya di Perancis yang pada masa itu sedang menghadapi revolusi bourgeois yang menentang kekuasaan feudal dominasi raja. Ia juga lebih merupakan rintangan kesan perselisihan antara gereja dan pengikutnya berikutan pembunuhan Galileo Galilei kerana menentang heliocentrisme yang sepatutnya mewakili kebenaran aktiviti gereja. Semasa kebangkitan semula, kepercayaan dogmatik, liturgi, pengakuan, mistik dan kepercayaan teosentrik mula ditinggalkan kerana dilihat kehabisan nafas untuk membimbing manusia ke arah kemajuan sains semula jadi dan diganti dengan sistem pengetahuan saintifik baru yang bersifat ilmiah. Ini adalah antara pendapat yang dinyatakan oleh Auguste Comte. Auguste Comte menyatakan bahawa positivisme adalah satu sikap saintifik yang menolak spekulasi-spekulasi a priori dan cuba membina dirinya berdasarkan pengalaman. Menurut Auguste Comte, positivisme adalah suatu sistem falsafah yang mengakui hanya fakta positif dan fenomena yang dapat diperhatikan. Pemahaman undang-undang tiga peringkat menjadi elemen utama dari semua pandangan falsafah Auguste Comte dan melalui undang-undang itu, ia dapat memberikan ajaran mengenai sejarah perkembangan sains serta asas yang disediakan untuk memperbarui keadaan masyarakat. Menurut Auguste Comte, proses sejarah berterusan manusia diberi makna positif dari satu segi sebagai gerakan menuju ke tahap yang lebih tinggi atau lebih maju. Auguste Comte menekankan dalam kajian sejarahnya tentang sejarah pemikiran manusia. Menurut beliau, matematik bukan sains tetapi alat berfikir logik. Oleh itu, untuk menyelesaikan kajian ini, beberapa kaedah diperlukan untuk memastikan kajian ini lengkap. Persoalannya, yang pertama adalah, apakah impak positivisme terhadap manusia dan ketamadunan? Yang kedua, apakah kaedah yang digunakan untuk memperolehi maklumat dan data yang tepat bagi menyelesaikan masalah kajian? Dan yang terakhir, apakah langkah dan cadangan untuk penambahbaikan dalam kajian? Objektif kajian ini dijalankan adalah untuk menyatakan permasalahan dan impak positivisme terhadap manusia dan tamadun, mengenal pasti metodologi yang digunakan dalam memastikan kajian dapat dilaksanakan dengan baik. Seterusnya, mengumpul data yang diperlukan dalam memastikan kajian dijalankan memberi hasil dapatan yang lengkap. Dan akhir sekali, menyatakan langkah dan cadangan bagi penambahbaikan dalam kajian. Okey, seterusnya ialah metodologi kajian. Metodologi adalah satu kaedah yang digunakan ke atas sesuatu kajian bagi memperoleh fakta dan data. Metodologi ialah gabungan-gabungan perkataan Yunani iaitu methods yang bawa maksud erti cara atau jalan,
Logos pula yang membawa maksud ilmu, maka dapatlah diertikan gabungan daripada perkataan ini yang membawa maksud cara atau jalan bagi memahami sesuatu perkara yang berkaitan dengan ilmu yang hendak dikaji. Untuk menjalankan tugasan kajian, pengkaji telah menggunakan beberapa kaedah untuk mendapatkan maklumat yang tepat dan benar. Antara kaedah yang digunakan adalah seperti berikut. Yang pertama, reka bentuk kajian. Kajian ini berbentuk kajian tinjauan dan berbentuk deskriptif. Kajian ini adalah untuk menyatakan permasalahan, menerangkan impak positivisme ke atas manusia dan ketamadunan, menyatakan langkah dan memberikan cadangan bagi penambahbaikan dalam kajian. Yang kedua ialah instrumen kajian. Instrumen ialah proses menyediakan alat pengumpulan menerusi konsep yang berkaitan dengan pemahaman, pandangan dan pendapat terhadap kajian ini. Terdapat dua kaedah yang digunakan dalam instrumen kajian, iaitu kuantitatif merupakan borang soal selidik, manakala kualitatif merupakan sumber rujukan. Yang ketiga ialah pemerhatian. Pengkaji menggunakan kaedah ini untuk mendapatkan respon daripada masyarakat Malaysia. Tujuan kaedah pemerhatian digunakan adalah untuk menguji tahap kesedaran manusia. Adalah soal selidik. Pengkaji telah mengedarkan borang soal selidik kepada responden melalui Google Form. Soalan yang diberikan adalah ringkas dan mudah difahami supaya responden dapat menjawab soalan-soalan tersebut dengan tepat. Yang kelima adalah kaedah mendapatkan data dan maklumat. Semua maklumat dan data yang dikumpul akan dipersembahkan dalam jadual, graf dan carta pie. Akhir sekali adalah sumber rujukan internet. Bagi melengkapkan kajian ini, pengkaji juga membaca pelbagai sumber daripada internet seperti artikel, blog, Wikipedia dan jurnal bagi mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan kajian. Okey, kita beralih kepada definisi bagi positivisme. Positivisme ialah sesuatu falsafah tentang sosiologi manusia yang perlu dikaji secara bentuk saintifik atau kuantitatif. Ahli falsafah berpendapat bahawa kehidupan sosial terdiri daripada fakta-fakta mahupun unsur-unsur yang boleh dikaji seperti alam semula jadi. Positivisme mencari undang-undang tingkah laku sosial menggunakan kaedah sains dan logik. Positivisme juga lebih melihat kepada sosiologi institusi dalam masyarakat. Selain itu, kita melihat sudut perbezaan antara kritikan sarjana barat dan sarjana Islam. Kritikan sarjana barat menurut Foucault, kaum positivisme terlalu percaya bahawa objektif itu ada dan menurutnya lagi tidak ada sesuatu objektif kerana ianya sesuatu subjektif. Segalanya memiliki ruang cipta ketika sebuah pengetahuan disusun. Bahkan pengetahuan itu sendiri muncul sebagai sesuatu subjektif dalam fungsinya. Seterusnya, kritikan sarjana Islam. Sarjana Islam tidak bersetuju dengan hukum positivisme kerana dia bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Seterusnya ialah dapatan kajian. Dapatan kajian ini menerangkan secara terperinci mengenai analisis data yang telah dilakukan atau dapatan yang diperolehi daripada kajian yang telah dijalankan. Dapatan kajian ini menggunakan borang soal selidik yang diisi secara atas talian menggunakan Google Form. Tujuan soal selidik ini adalah untuk menilai pendapat serta pandangan responden terhadap teori positivisme. Fokus utama dapatan kajian ini ialah mengenal pasti permasalahan impak positivisme ke atas manusia dan ketamadunan. Borang soal selidik ini dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu bahagian A mengenai latar belakang responden serta bahagian B iaitu impak positivisme ke atas manusia dan tamadun. Berikut ialah hasil dapatan kajian yang diperolehi dalam bentuk graf dan rajah. Antara soalan pada bahagian latar belakang yang ditujukan kepada responden ialah jantina, umur serta kaum. Di samping itu, soalan yang ditujukan kepada responden pada bahagian B mengenai teori positivisme iaitu yang pertama, adakah anda mengenali Auguste Comte? Yang kedua,
pada pendapat anda, adakah penting untuk setiap individu menerapkan sifat positivisme dalam diri? Yang ketiga, nyatakan impak positivisme dalam kalangan masyarakat dan tamadun. Kepada respon, berdasarkan soal selidik kepada responden mengenai adakah manusia atau masyarakat perlu menitik beratkan teori atau sifat positivisme ini dalam diri masing-masing dan apakah kesan atau impak positivisme ke atas manusia dan tamadun. Berikut merupakan jawapan yang diberi oleh responden mengenai kesan positivisme ini. Yang pertama, dapat melahirkan pendidik yang berwawasan dan berwibawa dari segi teori sains, iaitu fizik dan biologi. Menurut pandangan August Tom, positivisme dalam pendidikan berunsurkan struktur yang logik dalam teori sains. Ianya dapat membentuk nilai-nilai yang baik seperti nilai etika, kerohanian, kewarganegaraan dan estetika kepada masyarakat serta pelajar. Positivisme dalam pendidikan merupakan asas yang terbaik dan menjadi sandaran intelektual pada para pendidik. Selain itu, ianya dapat memupuk semangat perpaduan dan mempunyai peribadi yang unggul serta berfikiran rasional jika berhadapan dengan masalah atau situasi yang sukar dihadapi. Di samping itu, ianya mampu mempelajari, memperbaiki kehidupan berdasarkan pengalaman. Yang terakhir ialah manusia akan membentuk masyarakat yang majmuk dan menjadi lebih aktif serta kreatif dengan adanya kemajuan dan semangat optimis dalam sesebuah tamadun. Menghurai terusnya, saya akan menghuraikan tentang langkah dan cadangan penambahbaikan impak positivisme ke atas manusia dan ketamadunan. Hasil daripada kaji selidik yang telah kami lakukan untuk mengkaji persepsi masyarakat di Malaysia yang sangat menitik beratkan sifat positivisme dalam setiap individu, terdapat beberapa langkah yang boleh dilakukan untuk menerapkan sifat positivisme dalam kalangan masyarakat masa kini. Meskipun hasil daripada kajian kami mendapati hampir 80% masyarakat menitik beratkan positivisme dalam diri mereka, akan tetapi sebagai langkah untuk memberi kesedaran awam kepada segelintir individu yang tidak didedahkan dengan pengetahuan awam berkaitan positivisme, terdapat 3 pihak yang perlu memainkan peranan penting bagi menerapkan sifat positivisme dalam kalangan masyarakat. Pertama sekali, warga pendidik perlu memberi kesedaran tentang positivisme kerana ianya haruslah dipupuk sejak dari bangku sekolah lagi. Sebagai contoh, setiap pagi Isnin semasa perhimpunan, pihak sekolah perlu mengadakan satu slot untuk memberi hujahan dan kesedaran berkaitan positivisme. Selanjutnya, ibu bapa serta ahli keluarga juga perlu berperanan untuk memupuk kesedaran tentang positivisme. Misalnya, dengan menanam kesedaran tentang pentingnya bersikap terbuka tentang ilmu sains maupun ilmu alam yang berhubung kait dengan kehidupan sosial sejak anak-anak masih kecil lagi. Malahan, ibu bapa juga perlu menjadi contoh dan teladan yang baik kepada anak-anak mereka. Akhir sekali, media massa dan badan kerajaan serta bukan kerajaan, mereka berperanan untuk menjalankan kempen-kempen kesedaran secara besar-besaran melalui media massa. Selain itu, kesedaran dapat diterapkan dengan menyiarkan rancangan yang dapat meningkatkan kefahaman dan kesedaran masyarakat tentang positivisme. Kesimpulannya, semua pihak harus memainkan peranan masing-masing untuk menerapkan sifat positivisme dalam diri mereka masing-masing bagi menjamin keharmonian serta pembangunan negara. Kesimpulan yang dapat diperolehi daripada hasil kajian ini adalah positivisme dapat memberi kesedaran terhadap manusia tentang kepentingan sifat tersebut dalam menjalani kehidupan. Dengan adanya sifat positivisme dalam diri, manusia akan menjadi lebih peka dengan keadaan sekeliling. Positivisme dapat membantu manusia untuk memastikan kemajuan sebuah tamadun lebih terjamin. Sekian dari kumpulan kami. Terima kasih.